Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hussain Izram Musin, student ID di M07222122. Hari ini saya ingin menerangkan tentang background RG-Force. RG-Force telah ditubuhkan pada 2013 pada bulan 6. Pengasas bagi RG-Force adalah Datin Rusna binti Muhammad Dong. Hikmat yang dilaksanakan adalah pengawal keselamatan dan rondaan. Ibu pejabat RG-Force terletak di Ceras. Selain Ceras, RG-Force juga ada di Kelantan dan Terengganu. Itu je. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Asrul Ashraf bin Muhammad Ali. Nombor ID student saya DEM06-22242. Saya akan memberitahu visi dan misi syarikat RZ Force. Visi mereka adalah menjadi rakan kongsi strategik utama dalam keselamatan dan keamanan, memberikan ketenangan fikiran yang luar biasa kepada pelanggan mereka. Misi mereka pula ada 4. Yang pertama, menyediakan perkhidmatan keselamatan berkualiti tinggi yang melindungi harta benda dan nyawa pelanggan mereka. Dan kedua, meningkatkan piawaian industri security melalui inovasi, latihan dan teknologi canggih. Dan yang ketiga, memberi sokongan berterusan kepada pasukan mereka untuk memastikan mereka berada dalam keadaan terbaik untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan mereka. Dan yang terakhir sekali, menjadi contoh terbaik dalam industri dari segi integriti, profesionalisme dan kecekapan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Asrul bin Muhammad Ali. Saya Muhammad Hussain Izram Musin. pada saya berapa? Nama saya Dr. Abdul Hafiz bin Muhammad. Kita semua daripada kos DM ada Muhammad Universitas Sekolah Nasional. Soalan pertama kita nanti kita akan tanya nama Encik Okey. dengan Jawatan dalam nama ini dengan apa? background individu. Background cik. So kita nak tahu pasal background cik, macam mana first mulanya untuk kecap untuk Okey. So nama saya Azim. Jabatan saya kat sini adalah director lah, operation director. So kerja saya adalah segala operation yang dalam company ni semua saya oversee lah. So bawah saya ni ada head of operation dan bawah head of operation ni ada petroleum operation manager, petroleum officer, security executive. So kerja diorang ni tak masuk office. Diorang ni kerja diorang adalah untuk pantau kita punya site-site yang kita ada, kontrak yang kita ada dekat sekitar KL atau negeri mana-mana lah. Contohnya mall, sekolah, kondo. Diorang ni pantau kita punya pengawal keselamatan, make sure diorang punya kerja atur standard, ikut SOP dan tak ada masalah lah. Dan untuk ni lah, untuk kita punya quality assurance kepada klien, service kita punya quality. Itu point dia. So okay, data depan sangat pula. So background company ni kita bermula, kita founded by Datuk Rosna lah, dia founder dia. Tapi sekarang dia dah tak aktif sangat, dia dah berumur. So dia bagi kat saya lah untuk take over. Founded in 2013. Okay, masa tu baru dah dapat tahu yang macam mana security ni punya lesen. Okay, so kita nak form satu security company, kita perlu ada lesen daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri. So syarat dia adalah dalam company mesti ada seorang ACP ataupun General Askar, pangkat yang dalam military lah, military ataupun polis lah. untuk Dalam apa ni, dia kena jadi pemegang saham, director juga.
So itu syarat daripada KKN lah. So dulu boleh ACP ke bawah, sekarang dah tak boleh. Dia ACP tak boleh, ACP ke atas. Dulu meja boleh, sekarang general dia boleh. General ke atas. Pangkat military tu lah. So kita masa kita mula company ni banyak kontrak swasta lah, condominium punya security, mall, Aeon tu semua lah. Kita dapat kontrak, kita try tu ni lah. So macam kontrak tu berapa lama yang company ni dapat? Kontrak biasanya dalam mana-mana lah satu Malaysia pun, kalau ikut diorang punya polisi kan, dia tak akan lebih dalam kontrak tu lah, dalam kontrak tu tak akan lebih 2-3 tahun, tak akan lebih 3 tahun. 3 tahun mesti akan tukar company security, dia akan retender balik. Kalau dia retender balik, dia pilih company yang sama tu ikut dia lah, tapi polisi dia kena retender balik. Faham? Okay. Soalan kedua, berapa lama dah company ni ditubuhkan? Maksudnya macam dah berapa lama company ni ada? Tadi dah jawab dia daripada tahun 2013. 2013. Background dah untuk visi dan misi syarikat. Misi dan misi. Kena baca balik company profile. kita orang nanti akan ikut. Kena balik company profile lah. Ke saya kena jawab tak? Kena jawab verbally ke? Vision dan mission. Boleh ke? Boleh, tapi kalau dapat nanti kita akan Vision ni memang apa ni, yelah penting. Cuma kita punya tu kita dah set up dalam company profile kan. Tapi kita basically yang visi saya ni company security saya nak lebih apa ni, integrasi dengan teknologi lah. Sebab kita mula bawa dengan teknologi kan. Betul. Ini soalan tentang etika. Okey, pernahkah terjadi masalah etika dalam syarikat ni? Etika pekerja. Okay, soalan you, etika bekerja ni dia pada peringkat mana? Semua peringkat? Semua peringkat. Biasa, okay, kita start daripada pengawal keselamatan lah. Masalah etika kerja ni biasanya berlaku apabila tiada SOP yang betul, SOP kerja yang betul untuk diorang pandukan, untuk diorang dikaitkan. Maksudnya kita tak masalah company yang selalu ni lah. Tapi etika dulu kita pernah ada apa ni, bila satu kontrak security ni kita kena main, klien punya side pun kena main peranan. Diorang ada diorang punya security department, kita ni outsource. So jadi komunikasi antara kita dengan klien ni kena apa nak cakap, kena betul lah, kena tepat, supaya apa arahan yang kita bagi ke pengawal keselamatan ni clear. Diorang tak terbang bin, tak tahu apa nak buat kan. Contoh masalah etika macam biasalah tidur kan, tidur apa ni, main phone, tak blocking. Terus ke sini. Terus penyelesaian itu. Terus ke saya ada tak? Jadi Oh, ya. teruskan sampai kita sikit. Macam mana syarikat ni nak mengekalkan reputasi imej syarikat Encik Azim. nak kekalkan reputasi? Kekalkan reputasi. Ya. Macam ni, cara saya lah, cara company saya, kita kontrak swasta ni kita tak pakai lokal untuk pengawas keselamatan lah. Tapi kontrak kerajaan wajib pakai lokal. Jadi saya nampak ada seimbangan lah kat situ. Okay. Kalau kontrak swasta kita pakai Nepal, sebab kita tahu diorang ni track record. Diorang datang sini, kat sana buka semua, diorang ada training semua kan. Jadi bila kita ambil foreigner ni untuk kerja, dia punya quality service tu terjamin.
untuk ni lah, untuk swasta. Ni saya cerita untuk swasta dulu kan, macam mana saya nak tekankan reputasi dari reputasi company. Jadi bila kita cara kita ambil Nepal ni adalah kita pergi sana. Kita pergi sana, kita interview seorang-seorang. Untuk pastikan kita dapat pengawal yang bagus. Ke tempat dia. Ya, ke Kathmandu, ke Nepal. So kita kat sana kita ada appoint agent untuk jadi untuk tapis dulu lah apa yang kita ada requirement kita, apa yang kita nak. Boleh cakap bahasa Melayu, boleh cakap English, apa ni, tubuh badan sihat apa semua kan. Training, dah ada training, basic training kat sana. Benda tu kita tapis dulu. Lepas tu saya akan pergi sana, saya akan interview untuk language pula. Kat sana saya akan buat ujian English apa semua lah. Ujian English. Bahasa Melayu tak lah, English lah. Bahasa Melayu tu macam bonus lah sebab diorang nak pernah datang kerja sini, diorang balik, lepas tu nak kerja balik. Tu diorang pandai cakap. Tu bonus lah. So macam tu lah cara saya nak tekankan kualiti lah. Image tu, kira reputasi tu ada kena-mengena dengan kualiti kita lah. Itulah reputasi. Dalam company ni majoriti kebanyakan orang Nepal saja. Tak, saya sebagai sebab kontrak kerajaan saya pun banyak, kontrak swasta pun banyak, so dia 50-50. Tapi kalau kontrak swasta ni ada saya hire lokal, tapi untuk ketua pengawal saja. Untuk pengawal biasa saya jarang ambil lah. Untuk pengawal biasa saya, kalau swasta, kontrak swasta saya memang ambil Nepal lah. Kecuali orang punya ketua atau supervisor tu saya ambil lokal. Dalam start company ni tubuhkan, so ancaman apa je yang dapat terhadap company ni dengan pekerja yang dapat ancaman? Macam orang nak attack kita, Ancaman keselamatan. Ancaman keselamatan banyak. Kalau nak ikutkan kat kes kita dekat banyak site lah. Kecurian, dapat tangkap kecurian, dapat tangkap apa ni, orang yang amuk ni, gila-gila yang mengamuk dekat site ni banyak. Dan kita dapat tangkap. Yang dapat apa ni, kita punya anggota dapat kawal lah. So ancaman ni contohnya macam ada satu kes itu lagi dekat Plaza Loyat. Plaza Loyat kita punya site. Ada seorang individu ni lah, dia langgar peraturan kat situ lah. Dia dihisap rokok dekat tempat yang tak sepatutnya. Memang keadaan betul-betul kat depan pintu tu hisap rokok kan. So anggota kita apa ni, Nepal kita ni tegur lah. Sekali kena pukul. Dia kena pukul, itu kira ancaman lah kan. Terus cara kita nak solve, cara kita nak protect Nepalis, kita, walaupun kita ni security services, kita ada apa ni orang cakap SOP lah. Bila ada berjadi benda macam ni, kita tak boleh nak balas balik dengan ofensif. Defensif boleh, tahan ke apa boleh, tapi untuk balas balik tu tak boleh. Itulah cabaran pengawal keselamatan ni. Jadi saya punya apa ni, operation team datang tu semua kan, ada polis apa semua. Yang paling kuat kita boleh polis je lah. Polis, lepas tu boleh lah bawa orang yang buat masalah, bawa dia lagi tempat lain. Okey. Habis tak? ada pun nak tambah soalan. Company ni dah pernah betul macam kan setiap company security ni kita kan macam Encik cakap jaga mall. Okay. So selain daripada benda tu ada macam jaga rumah datuk ke? Oh, kita ada apa ni, baru dapat lesen senjata. Ada pistol ada ni. Ada 5 pistol, 5 shotgun. Kita belum lagi nak apa ni, tak aktif lagi. Kita tak nak fokus dulu yang tu. Sebab apa tau? Kalau kita dah ada lesen security, rugi kalau tak ambil lesen senjata ni. Jadi kita ambil ni untuk naikkan company punya value. Faham tak?
Bila company security tu orang akan tengok ada lesen je tak ada tu, maksudnya kita punya value company tu naik sikit lah. Tapi margin kalau you nak buat business security lah, margin yang banyak adalah security biasa ni sebab dia punya volume. Volume pekerja dia ramai. Kalau yang ni, kalau pistol ni dia punya rate bayaran dia memang tinggi, cuma tak ramai, tak banyak. Benda ni niche market. Jadi kita tak fokus sangat. Tapi kita ada, dah boleh lah kita belum nak marketkan lagi kita punya servis senjata ni. Kalau training dekat tempat, contoh macam Nepal kan, training dekat negara dia atau training kat Dua-dua ada. Dua-dua. Dua-dua ada. Dia orang dah kat sana kena training, datang sini pun kena training. Kat sana fizikal single fizikal kan? Ya, sama. Dua kali dia orang buat. Oh, jadi company cik ni ada sediakan apa ni? Training. Training. Tak ada training, biasa kita nak yang betul-betul certified. Yang kita pergi yang bawa KDN punya, CSG dan TNG. CSG tu local, CSG tu certified security guard. Kalau TNG, train Nepalese guard punya course, punya ni lah, sijil lah. So itu yang banyak klien minta lah. Yang tu kira yang paling certified yang daripada kerajaan punya lah. Tapi kalau kita nak train dia orang extra pun boleh guna apa tu, yang sekarang ada HRDF tau, HRDF. DF. Itu macam satu kerajaan punya inisiatif lah untuk trainer ni, mana-mana yang jawatan yang bekerja sebagai trainer untuk train kita punya Nepalese. Yang swasta punya lah, itu swasta punya lah, swasta punya. Clear tak apa yang saya explain? Clear. Betul? Macam kita orang tanya, baru nak tanya, okey tak apa, dia dah tersambung sama-sama, so kita orang dapat shortkan untuk tanya. So betul, satu benda I bagi advice, kalau you nak buat business security ni memang bagus sebenarnya. Sebab apa tau, dia ni security ni demand dia memang sentiasa ada. Sebab benda yang essential, yang cakap penting, benda yang wajib, semua company mesti kena ada. Betul tak? Kalau bangunan, setiap bangunan semua mesti kena ada. Sama ada dia orang buat sendiri tu tak tahulah kan, buat sendiri ataupun memang outsource. Mungkin kalau dulu tu dia punya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dennis Muhammad Herman Syabdul Herman, ID student DM 06223998. Saya ingin menerangkan tentang latar belakang masalah etika, yaitu Kapani RZ Force. Masalah etika yang pertama yang dihadapi oleh company tersebut ialah analisis rangka kerja etika. RZ Force dihadapi dengan masalah etika ketika menghadapi oleh pelanggan yang terkenal dengan perilaku tidak beretika dan pelanggaran hak asasi manusia. Etika yang kedua, pihak berkepentingan kesan serius terhadap hubungan dengan semua pihak boleh berlaku akibat reputasi dan kepercayaan syarikat yang terjejas akibat masalah etika. Masalah etika yang terakhir ialah analisis undang-undang dan kawalan selia. Terlibat dalam amalan yang tidak etika boleh mengakibatkan undang-undang yang serius dan menimbulkan risiko kepada syarikat serta individu yang terlibat. Dan terima kasih. Bye. Salam sejahtera, saya Sylvester Wincen Anantika DEM 062325. Saya akan cerita tentang masalah klasifikasi etika dalam pengurusan. Masalah etika adalah masalah yang berhubung dengan pengurusan kerana ianya mewakili konflik antara prestasi, ekonomi dan prestasi sosial di sebuah organisasi. Etika profesional pula bermaksud digunakan untuk memastikan prinsip moral untuk sesuatu kumpulan yang direkod atau dibuat untuk mengawal prestasi mereka di dalam menjalankan tugas atau penggunaan sumber yang mereka ada dan
berpegang teguh pada aturan profesional dan nilai semasa dalam membuat keputusan yang bertindak mengikut etika yang ditemukan. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Badi Syariful Lokman. Sudah ID di M072076. Hari ini saya buat tentang recommendation tentang cara mengurangkan masalah etika dalam syarikat. Yang pertamanya, syarikat perlulah membuat satu tindakan tata tertib supaya mereka takut untuk berbuat kesilapan. Yang keduanya, syarikat perlulah menjelaskan kepada setiap pekerja apa tindakan yang akan diambil sekiranya mereka melakukan kesalahan dan melakukan masalah etika. Yang ketiga, syarikat boleh melantik ataupun mengupah seorang whistleblower supaya whistleblower ni bertindak sebagai memberitahulah informer apa yang staff-staff lain buat salah ke apa ke. Jadi syarikat akan tahu masalah etika yang berlaku. Jadi benda tu tak senyap saja. Jadi syarikat boleh ambil tindakan lah pada yang diorang yang buat salah. Jadi nama syarikat tidak akan tercemar dan pelaksanaan projek ke apa ke akan berjalan lebih lancar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzafir bin Hamdi. Edisi saya di M0822 Ini saya akan ceritakan tentang ringkasan latar belakang security. Latar belakang security FOS ditubuhkan pada tahun 2013 bulan 6 hari ke-12. Yang kedua, tentang pengenaan visi dan misi. Visi syarikat ini ialah ia menunjukkan semua kemahiran yang memberi keterangan fikiran kepada pelanggannya menggunakan fikiran yang berbeza. Manakala misi syarikat ini adalah untuk menunjukkan cara mereka bekerja dalam bidang keselamatan dan memberikan impak yang baik kepada pelanggan. Yang ketiga, latar belakang masalah etika. Masalah kerja dari syarikat ini adalah masalah penyerangan seperti serius terhadap perhubungan. Ini boleh menunjukkan isu amanah daripada syarikat selain aspek perundangan dan peraturan. Sebagai contoh, bersikap emosi dan tidak beretika dalam bekerja. Ia boleh mendatangkan risiko. Ia boleh mendatangkan risiko pada syarikat dan individu. Yang keempat, klasifikasikan masalah sebagai masalah etika dalam pengurusan. Masalah etika adalah dari segi pengurusan ekonomi dan prestasi sosial dan sesebuah organisasi. Manakala etika profesional juga bertujuan untuk memastikan prinsip moral bagi kumpulan dan yang direka bentuk atau dibuat untuk mengawal prestasi atau etika mereka semasa menjalankan tugas. Yang terakhir, cadangan untuk menyelesaikan masalah etika yang dikenal pasti. Cara syarikat mengatasi masalah etika semasa bertugas ialah dengan menunjukkan polisi etika dalam syarikat seperti mengawal perbualan atau emosi semasa bertugas dan ia boleh menunjukkan tingkah laku yang baik. Sekian.